mendapatkan kasih sayang Allah SWT dan seterusnya mendapat janji baik Allah Ta'ala iaitu syurga. Terima kasih kepada Allah SWT. Walaupun kita sering melakukan dosa, saya lah terutama sekali, tetapi Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ditutupnya aib kita, ditutupnya dosa kita, sehingga orang lain tak tahu, hingga kita dapat bertaubat kepada Allah SWT, insyaAllah. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa menanti-nanti taubat orang yang berdosa pada malamnya apabila siang tiba. Dan bila malam siang telah hilang, malam telah datang, Allah Ta'ala menunggu taubat orang berdosa pada siangnya untuk bertaubat pada malam. InsyaAllah kita sambung ayat seterusnya iaitu surah Al-Lail ayat yang ke-12 hingga 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahu. Ayat yang 12 hingga 21 ini antaranya bermaksud sesungguhnya kewajipan kamilah memberi petunjuk. Inna alaina lal huda. Kewajipan kamilah memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Maka kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Fa'anzartukum naran talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Tak masuk dalam tu. Tak masuk di dalamnya dalam neraka itu kecuali orang yang celaka. Siapa orang celaka itu? Iaitu orang yang allazi kadzdzaba wa tawalla. Iaitu orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang takwa dari neraka itu. Wasaujannabuhal atqa. Siapa dia orang yang atqa itu, yang paling yang kuat takwanya? Siapa dia? Iaitu allazi yu'ti malahu yatazakka. Iaitu yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya. Membersihkan dirinya ataupun membersihkan hartanya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Ini maksudnya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tu maksudnya tanpa mengharapkan budi balasan. Hanya mengharapkan illa btigha wajhi rabbil a'la. Itu saja yang diharapkan. Iaitu dia hanya mengharapkan redha Allah SWT yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Sahabat dan kasih Allah Ta'ala sekalian, ayat ni pendek je. 12 hingga 21 ayat pendek-pendek. Dan nampak macam tafsir kita pun macam pendek-pendek juga kan. Tetapi kita akan bincang tentang keutamaan siapa yang Allah sebut dalam ni. Orang yang wa ma li ahadin indahum min ni'matin tuzal. Dia ni seorang, dia padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu kenikmatan kepadanya yang harus dibalasnya. Kepadanya tu, nya tu siapa? Kita bincang nanti. Jadi petunjuk, ayat yang pertama, petunjuk dan lainnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tengok yang tafsir yang lain, kita bincang ni dulu. Itu Qatadah menafsirkan inna alaina lal huda, maksudnya sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk, yakni kami menjelaskan yang halal dan yang haram. Sedangkan ulama lain berkata, barang siapa yang menempuh jalan petunjuk, maka ia sampai kepada Allah. Dan pendapat ini menjadikan makna seperti firman Allah Taala, wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus.
Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir. Sahabat yang muliakan sekalian, inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk. Maksudnya, kalau kita tengok dalam apa nama ni, Al-Munir ni, tafsir Al-Munir, maksudkan yang memberikan petunjuk itu ialah antaranya di sini memaksud inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajipan kamilah yang memberi petunjuk. Okey, antaranya disebut sini ialah Allah yang bertanggungjawab menjelaskan yang mana jalan yang membawa kepada kebenaran dan yang mana pula jalan kesesatan. Artinya, kalau dalam Ibnu Katsir tadi disebutkan Allah menunjukkan jalan, disebutkan oleh Qatadah mengatakan jalan yang halal dan jalan yang haram. Maksudnya, kalau mengikut Qatadah, jalan ini Allah tunjuk jalan halal. Jalan ini jalan haram. Maka sesiapa memilih jalan yang halal, jalan yang baik, maka dia mendapat kebaikan. Siapa yang memilih jalan yang haram, maka mendapat keburukan. Allah beri juga untuk apa? Kita dah bincang semalam, untuk pilihan. Kalau kita berada di dua persimpangan, satu menuju ke apa nama ni, ke hutan, satu lagi menuju ke dusun Musangking. Kita pilih yang mana? Sudah ada signboard, ke hutan atau belentara, ke hutan belentara. Sana ke kebun Musangking. Itu maknanya yang meletakkan tanda itu adalah kerajaan ataupun tuan kebun ke. Jadi kita pilih lah, kita nak ke mana. Kalau kita pilih ke hutan, tuan kebun tak boleh marah. Orang tanya kenapa awak pilih ke hutan? Saya suka masuk hutan. Sebab ada juga orang suka masuk hutan. Tapi kalau kita pilih ke kebun, maka kita boleh makan Musangking. Kalau musim durian lah. Maksudnya begitu Allah tunjukkan itu. Sama ada jalan baik atau jalan buruk. Nah, kalau yang pilih jalan baik, macam semalam kita sebut. Yang sebut dalam semalam. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Jadi siapa pilih? Pilih jalan baik, Allah mudahkan untuk mencapai kebaikan. Pilih jalan buruk, Allah silakan. Sediakan jalan-jalan untuk keburukan. Supaya nanti manusia tidak beralasan. Dan supaya juga nanti Allah Ta'ala pun memilih siapa sebenarnya insan pilihan. Ataupun insan yang taat. Ataupun insan yang ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Sebab tu Allah sebut, inna alaina lal huda, kamilah yang memberikan petunjuk. Kemudian, kalau mengikut apa nama ni, pendapat yang lain, mereka mengatakan bahawa petunjuk itu maksudnya siapa yang menempuh jalan petunjuk, maka ia sampai kepada Allah. Ini hanya maksudnya petunjuk pada kebaikan. Jadi kalau mengikut dalam Dr. Bahar Zuhaili Al-Munir itu, dia sama dengan pendapat apa nama Qatadah, iaitu Allah tunjuk dua. Menjelaskan yang halal dan yang haram. Mana kalau ikut yang haram, maka benda haram akibatnya dan sebagainya tadi kita sebut. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, tak sebut Buya Hamka lagi dah. Nanti tak ke mana pula. Mana tafsir Buya Hamka tadi. Ni depan. Kalau Buya Hamka, cerita lain pula. Tak apalah. Kurang lebih begitulah semuanya. Nah, kemudian selanjutnya Allah Ta'ala sebut, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Milik kamilah akhirat dan dunia. Kenapa Allah sebut akhirat dulu? Kenapa Allah sebut dunia? Sebab apa? Sepatutnya begitulah. Kita hendaklah mendulukan akhirat. Kita kejar akhirat, insya-Allah dunia ikut belakang. Kalau kita kejar dunia, insya-Allah akhirat keciciran. Kalau kita kejar akhirat, dunia ikut belakang. Kalau kita kejar dunia, akhirat lintang pukang. Boleh juga gitu. Dia akan jadi begitu. Sebab apa? Sebab dunia hanyalah cara. Dunia hanyalah jalan.
akhirat adalah matlamat. Akhirat adalah tempat tujuan. Kalau kita tidak tahu nak tuju ke mana, tapi kita pergi juga, maka kita macam tercari-cari. Maksudnya kalau kita tak tahu tujuan tu akhirat, kerana kita melalui jalan dunia, kita akan mana nak pergi jalan mana ni? Tapi kalau kita tahu kita nak ke akhirat, kita akan melalui jalan dunia, kita tahu jalan mana yang patut kita lalui. Sebab tu disebut wa inna lana lal akhirata wal ula. Sebut akhirat dulu, milik kami lah akhirat dan dunia. Sebab kita diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tapi sekarang ni terbalik. Semua orang termasuk ceramah ni pun, cakap ni pun kadang-kadang lebih dunia. Sebab itulah sesahabat yang saya mulakan sekalian. Tidaklah ia langsung kita nak masuk syurga. Kalaulah dengan ibadat kita. Tidak cukup. Dan tidak layak sebenarnya untuk masuk syurga. Kalau hanya dengan ibadat kita. Misalnya pagi ni, apa dah kita buat pagi ni? Saya dengan izin Allah Ta'ala, sebab itu saya seboleh-bolehnya biar ada kuliah. Sebab apa? Sebab saya menjadikan saya terpaksa untuk membaca. Nah, saya memaksa diri saya yang satu lagi tu untuk membaca. Paling tidak. Kalau tidak, susah. Kadang-kadang motivasi ni payah. Balik subuh, baca Quran, mengajar anak. Kemudian kita baca buku. Kemudian semalam kita balik kuliah maghrib, baca buku sikit. Kemudian tidur sebagainya. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala takdirkan begini dan pilihan kita, maka saya juga termasuk orang yang mencari dunia melebihi akhirat. Bukan maksud melupakan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa urusan kamu, hak kamu di dunia ini. Sebab dunia adalah jalan menuju akhirat. Tetapi kalau kita menggunakan jalan itu terlalu lama, macam kita masuk highway lah. Kalau kita duduk highway lama sangat, orang kat Pelah nanti tanya, kenapa lama sangat awak masuk highway sampai 4 hari tak keluar-keluar ni? Masalah tu, buat apa kat highway? Awak melencong ke mana? Awak keluar ikut mana? Patutnya kalau daripada daripada Kuala Lumpur ke Perak tu, ke Ipoh tu dalam 2 jam setengah. Tiba-tiba 4 hari kita baru sampai Ipoh. Sedangkan tiket yang sama. Tiket masuk, katalah kita masuk hari ni, 3 hari bulan. 4 hari bulan. Tiba-tiba 7 hari bulan baru keluar. Orang pun confused. Yang jaga tu. Kalau pakai tiket. Kalau pakai Tasyago, pening Tasyago. Lama benar dia ni. Jalan kaki tu, kau naik kereta. Jadi masalah juga. Sama juga dengan akhirat. Sebab tu kita tak boleh lama sangat di dunia ni. Pening dunia. Kita pun pening. Sebab tu kita kena berterima kasih pada yang telah meninggal dunia. Kerana memberi peluang kepada kita untuk hidup di dunia ni. Kalau tak meninggal ajak Nabi Adam sampai sekarang, jam kita. Jam hari raya pun letih dah. Ni kalau jam balik Kelantan pun jam, begini balik Negeri Sembilan pun jam, balik Johor pun jam. Jam selalu jam. Pasal apa? Pasal orang tak pandai mati. Susah juga kita. Gitu. Itu maksudnya Allah Ta'ala sebut wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Yang ini kata Ibn Katsir dan ini, yakni semuanya milik kami. Dan akulah yang mengatur semua urusan dunia dan akhirat. Sebab itu, bila kita buat jadual, seboleh-bolehnya ikutlah jadual Allah dulu. Ikutlah jadual Allah dulu. Misalnya nak pergi ke mana-mana. Kalau waktu zuhur dah dekat, pergilah lepas zuhur. Kalau nak rasa nak pergi lama, pergi awal. Misalnya kalau nak pergi ke Yombik. Yombik buka pukul 9 atau pukul 10. Sebelum pukul 10 tu sudah sampai. Bila sampai sana, bolehlah pusing lama-lama. Kalau nak duduk lama-lama lah. Zuhur keluar. Ataupun pergilah cari seorang. Atau masjid. Supaya boleh berjemaah. Kalau yang lelaki lah. Kalau kita tak ramai lelaki, Cikgu Zafizi seorang ini. Cikgu Zaini ada. Zani ada. Kalau ni ada lah. Kalau ni ada. Hanya kita
kena rancang. Nak solat di mana, keluar, masuk, keluar. Boleh tak dengan waktu solat? Mana perancangan kita kena ada jadual akhirat itu. Kalau tidak, huru-hara kita. Dan kita kena ingat, kita dikira meninggalkan solat sekiranya kita mati, sudah masuk waktu solat, kita tak solat. Kerana kita menangguh-nangguhkan solat. Dikira meninggalkan solat. Sama juga seperti orang perempuan yang datang dengan izin Ta'ala datang bulan, telah masuk, sebelum masuk waktu zuhur, dia tak datang lagi. ABC tu. Tiba-tiba pukul 3 tu tak solat zuhur lagi, 3-5 minit, datang uzur. Maka dikira meninggalkan solat. Sebab dia tidak solat masuk waktu. Tu bahaya tu. Terlebih lagi lelaki. Apa alasan lelaki untuk solat lambat? Tidak ada alasan. Kecuali segerakan solat. Kita tak tahu pukul berapa kita mati, bagaimana kita mati, di mana kita mati. Kita tak tahu. Lepas tu Allah sebut wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan kemudian yang lain-lain juga begitu juga kalau kita sebut Buya Hamka, antara lain kalau Buya Hamka sebut nampak lebih ke nusantaraan sikit kalau Buya sebut inna lana lal akhirata wal ula, sebut di sini iaitu dan sesungguhnya kepunyaan kamilah itu maksudnya Tuhan menjelaskan hal ini supaya manusia jangan lupa bahawa manusia tidaklah mempunyai kekuasaan berbuat sesuka hati dalam dunia fana ini. Manusia mesti patuh kerana akhirat dan dunia itu adalah milik Allah. Lebih baik tunduk daripada berkeras kepala. Tu ayat dia tu. Lebih baik tunduk daripada berkeras kepala. Kemudian itu sebahagiannya lah. Kalau boleh baca yang sendirilah. Kemudian fa'anzartukum naran talazza. Maka kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Mujahid mentafsirkan yang berkobar-kobar. Dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Simak bin Harb, dia berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkhutbah seraya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, anzartukumun nar. Aku memperingatkan kamu tentang azab api neraka. Nu'man berkata, bahkan seandainya ada orang yang berada di pasar, pasti dia mendengarnya dari tempatku ini. Maknanya kalau dengar khutbah itu. Bahkan pakaian yang ada di belakang dia, di bahu ni, di bahu dia pun terjatuh di depan kedua kakinya, jatuh. Kenapa? Kerana kuatnya pesanan itu. Mungkin Nabi sebut tu kuat supaya orang dengar. Dan Imam Ahmad mengatakan dari Ibn Isa, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkhutbah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, in ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Rajulun tud'u fi akhmasi qadamaih jamratani yaghli minha dimaruhu. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya di akhirat nanti ialah laki-laki yang di bawah telapak kakinya diletakkan 2 bara sehingga otaknya mendidih. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Muslim meriwayatkan, ini maksudnya anzartukum nara, ni Nabi ingatkan tentang azab neraka. Mujahid mentafsirkan fa'anzartukum naran talazza, aku ingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Antaranya yang menyala-nyala tu hebat lagi. Tapi kalau yang Imam Bukhari ni daripada Nu'man bin Bashir, itu yang menyala tu tak ceritalah. Yang paling sikit azabnya di neraka tu adalah orang yang diletakkan bara di bawah tapak kaki, mendidihlah otaknya. Itu pun dia rasa dialah yang paling berat di neraka. Itu pun dia rasa dialah yang paling berat di neraka. Dia tak tahu orang lagi teruk pada dia. Waliyahzubillah min zalik. Dan Muslim mengatakan dari Abu Ishaq dari Nu'man bin Bashir mengatakan bahawa sabda, in ahwana ahli an-nar azaban man lahu na'lani wa shirakani minan nar yaghli minhuma dima'uhu kama yaghli mirjal ma yara anna ahadan ashadda minhu. Ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban.
Wa innahu la'ahwanhum azaba. Sesungguhnya penghuni neraka paling ringan azabnya adalah orang yang memakai. Ini riwayat lain pula. Yang memakai selipar daripada sepasang talinya tu, tali dia yang atas tu, daripada api neraka. Bukan tapak selipar, tali dia sebab. Lalu mendidihlah otaknya. Dan dia tidak mengira bahawa dia ada seorang yang lebih berat daripadanya yang diazab dalam neraka. Padahal sesungguhnya dialah wa innahu la'ahwanuhum azab. Dialah yang paling ringan azabnya. Tapi dia rasa dialah yang paling berat. Itu itu sebab Nabi Allah sebut wa fa'anzartukum naran talazza, maka Ibnu Katsir membawakan hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita, Nabi ingatkan tentang anzartukum nara, tentang azab api neraka. Hak ni paling kecil lah Nabi sebut ni. Paling kecil. Nabi tak sebut yang besar-besar. Yang besar-besar kita dah sebut dulu kot. Kita dah bincang kan. Dah. Yang lain-lain lagi. Banyak lagi lain kitab lain. Tak payah. Nanti takut sangat pula. Tapi tak apa lah kalau takut. Antaranya lah. Tengok Buya Hamka. Maka aku ancam kamu dengan api neraka. 14. Yang tidak akan terpanggang padanya kecuali orang yang celaka. Nak Buya Hamka gabung sekali dengan ayat yang ke-15. Lalu jelaslah pada ayat berikutnya siapakah yang paling celaka itu, iaitu yang mendustakan agama. Buya Hamka dia gabungkan terus. Tak perlu biar. Kemudian ayat seterusnya Allah Ta'ala berfirman, la yaslaha illal ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Yang tadi itu neraka yang berkobar, yang meluat-luat itu hanya dimasuki oleh orang yang celaka. La yaslaha illal ashqa. Siapa orang celaka itu? Allazi kadzdzaba wa tawalla, iaitu orang yang mendustakan kebenaran dengan hatinya dan dia berpaling. Yang ini berpaling dari beramal soleh dengan seluruh fizik dan seluruh organ tubuhnya. Itulah sahabat yang saya muliakan. Dan bila kita kata kita Islam, ya boleh kita kata Islam. Tapi kita tak, boleh tak kita kata kita beriman? Boleh kalau kita yakin kita beriman. Siapa orang beriman? Iman an tu'minu billah, Rasul, wal malaikah, wal kitab, wal yawmul akhir, wal khair wa syarr. Beriman itu adalah orang yang percaya pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kitab, pada hari kiamat dan pada qada qadar. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Kalau kita beriman kepada malaikat, bagaimana kita nak mengaplikasikan kita beriman kepada malaikat? Kiraman katibin, Allahu Akbar. Ya. Tu kadang-kadang kita nak bercakap tentang soal-soal keyakinan ni, malu tu. Malu. Kadang-kadang kita pun salah. Yang ceramah tu pun. Bagaimana kita nak kata kita beriman kepada Rasul? Peribadi Rasul kita tak kenal. Orang tahap sahabat-sahabat ni, tahap cinta Nabi, sampai dia tahu janggut Nabi berapa helai uban. Janggut Nabi dalam Syama'il Muhammadiyah sebut, janggut Nabi tak lebih daripada 20 helai uban. Maksudnya sahabat kira tu. Macam mana sahabat kira? Sama ada masa Nabi bercakap, atau dia melihat Nabi, atau sebagainya. Terserah. Tapi nak ceritanya, tajamnya pandangan cinta dan kasih sahabat pada Nabi SAW. Sampai dia tahu janggut Nabi ada berapa helai. Kita kalau ramai lelaki, saya buat joke lah. Kita buat joke. Kalau isteri sayang suami, berapa lah janggut suami yang tak uban? Suami sekarang janggut banyak uban. Bukan macam Nabi janggut banyak tak uban. Macam saya, berapa lah yang tak uban? Isteri saya tak tahu berapa. Pasal banyak yang uban. Tapi berapa lah kira? Oh, tak kira. Tapi Nabi, jadi kita tak dapat kira janggut Nabi. Tapi macam mana pula kita mengikut Nabi dalam bentuk kasih sayang? Cintanya kita buktikan bagaimana. Quran kita bagaimana pagi ni.
atau hari ini, atau semalam, atau kemarin, sedekah kita bagaimana. Saya nak ucapkan terima kasih pada puan hantar nasi lemak. Saya tak beri kat cikgu-cikgu kat atas tu nasi lemak. Cikgu-cikgu ada yang petang dan takut basi kan. Cikgu Nas saya minta izin saya nak bagikan. Saya bagi pada pelajar-pelajar tingkatan 5 Fatih. Dan dia sangat berterima kasih pada saya. Dia kata, terima kasih Ustaz. Bagi nasi lemak. Dengan muka sedih. Pasal apa? Tak bawa duit. Saya kata, bukan nasi lemak saya. Saya sampaikan. Puan pengetua. Kamu ingat tak Puan Maimu? Dia bagi. Kak Ustaz suruh bagi kat atas tu. Cikgu-cikgu lain dah bagi dah. Tapi saya rasa cikgu tak ambil nasi lemak. Pasal datang petang pun ramai. 4 orang. Cikgu Soleh, Cikgu Zaki, Cikgu Mazuki, Cikgu Zain. Yang petang tu. Saya dengan Cikgu Nan je paginya. Saya dah telefon Cikgu Nan minta izin nak bagi kawat budak. Berterima kasih makan nasi lemak. Dan ada yang tak datang. Saya bawa 8 bungkus. Saya kata siapa tak bawa duit kat tangan. Mari ke depan terus ni. Tarik poket terjolor keluar. Tak ada duit. Tarik poket belakang. Mana Allah Akbar. Saya berinspirasi. Saya cakap dalam rumah. Saya kata seminggu sekali hari Jumaat. Saya nak beli nasi lemak. Harga RM3 sebungkus. Bawa 10 bungkus. Baru RM30. Terbagi kat pelajar-pelajar. Terima kasih Puan kerana menginspirasi. Rupanya budak-budak kita lapar. Saya kalau beri pun adalah 2-3 orang tu. Ada yang kita kenal sangat dia tu susah, tak ada duit. Tapi kalau macam tu Allah. Macam mana nak sebutnya sahabat yang mulakan sekalian. Bagaimana cinta kita kepada Rasul. Boleh tak kita buat macam tu? Kalau Nabi SAW lepas solat asar, selalunya Nabi lepas solat asar, Nabi tidak terus bangun. Nabi baca dulu antaranya dia baca Allahumma la mani lima ataitah. Kemudian dia baca ayat kursi. Kemudian dia baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kemudian Nabi baca ayat kursi. Kemudian barulah Nabi bangun debut dan sebagainya. Tapi hari itu Nabi lepas solat asar, Nabi tu bangun. Kemudian Nabi datang semula. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku semalam terlupa. Ada beberapa dirham duit di bawah bantal aku. Lupa aku nak bersedekah. Aku takut mati tak sempat bersedekah. Allahu Akbar. Kita bukan soal bawah bantal. Bukan soal dalam bank. Bukan soal simpanan kita berpuluh ribu, beratus ribu. Tapi soalnya, rasa nak bersedekah kita tu bukan nak suruh lawan Nabi. Bukan suruh lawan Nabi. Tapi kurang-kurangnya biarlah ada rasa begitu. Rasa bersalah takut mati dan sebagainya. Sebab tu saya rasa saya dah cerita. Saya pengalaman di kedai buku. Saya masuk kedai buku. Saya tengok buku. Ini berlaku di Kelantan ni. Masa saya dah bekerja masa tu saya mengajar di Johor. Kemudian saya tengok ada seorang remaja ni. Saya rasa dia macam saya dulu masa saya remaja masa tengah handsome dulu. Bawa beg satu. Kemudian dia tengok buku, dia tengok harga, tengok buku. Saya suka tengok orang dalam kedai buku ni. Tengok gelagak orang. Saya tengok, dia tengok harga, dia tutup, dia tengok harga, dia pergi kat kaunter. Agaknya dia tanya harga berapa, kok boleh kurang ke berapa. Kemudian saya tengok, lepas tu dia letak buku, dia keluar. Lama juga dia angkat letak kat tu. Saya balik, saya cerita dengan mak saya. Saya kata, Ma, tadi tengok budak ni begini-begini. Teringat masa remaja dulu. Kita pun tak ada duit juga. Sebab saya dulu masa remaja dulu, saya pernah curi. Ambil buku, bukan curi lah. Ambil buku sebab tak ada duit. Ambil buku, sembunyikan dulu. Lepas tu baru bayar. Dah ada cukup duit, baru saya bayar. Jadi saya cerita kat mak saya gitu. Mak yang sampai sekarang saya masih teringat mak saya kata apa? Mak saya kata dah, kenapa kamu tak tolong bayar? Allahu Akbar. Saya kata kenapalah saya tak bayar. Sampai sekarang ni kalau saya masuk kedai buku saya akan tengok. Kalau ada lagi macam tu saya akan bayar. Saya akan bayar. Sebab saya pernah dibayar oleh sahabat saya sebab saya tengok buku. Tak, sahabat saya tengok buku. Kalau dia kata nak lah, saya kata tak apalah. Dia kata ambil lah, saya bayar. Ya Allah. Saya ada lagi buku tu. Buku Dr. Sokor Rodawi. Masa tu saya masih belajar, dia dah kerja. Belajar di pondok, dia kerja dengan apa nama ni? Petronas. Alhamdulillah. Tapi saya sebutnya rasa menyesal sampai hari ni. Saya masih lagi terkilan sampai hari ni. Sebab apa saya tak bayar buku budak tu. Dan saya selalu tengok kalau masuk kedai buku, kalau ada orang yang begitu, insya-Allah saya akan bayar. Kalau saya mampu, insya-Allah saya bayar. So, sahabat yang saya muliakan sekalian, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh tak kita buktikan? Nah, Imam Ahmad meriwayatkan
langsung daripada hadis tunya. Imam Ahmad mengatakan dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata yawmal qiyamati illa man aba. Seluruh umatku akan masuk syurga pada hari kiamat nanti. Kullu ummati. Nabi sebut, kullu ummati, semua umatku. Tak kira lah. Cina ke, Hindu ke, Buddha ke, kafir ke, apa nama, apa saja. Semua itu umat Nabi. Umat Nabi itu. Nabi sayang belaka. Yadkhulul jannah. Kullu ummati yadkhulul jannah. Masuk syurga semua. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Illa man abba, kecuali yang tidak mahu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, man abba, siapa yang tak mahu tu? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk syurga. Siapa yang maksiat kepadaku, dia enggan, dia tidak mahu. Nabi tak kata masuk neraka. Nabi kata tidak masuk syurga. Bahasa Nabi SAW. Macam kita lah, kita bercakap ada. Saya tak pernah cakap budak-budak kelas hujung. Saya kata pelajar-pelajar yang ditakdirkan duduk di kelas ni. Kamu ditakdirkan duduk di kelas ni sebab kamu tidak ada kemahiran akademik. Tapi kamu bab Sakamoto, kamu nombor 1. Oh, suka dia. Dia duduk kelas hujung pun. Tapi dia ada kemahiran begitu. Dan sebutnya sahabat-sahabat sekalian, semua umat Nabi masuk syurga illa man abba. Kecuali yang tidak mahu. Siapa tak mahu? Yakni orang yang asani. Orang yang buat maksiat. Wa man asani faqad abba. Orang buat maksiat itu sebenarnya orang yang tidak mahu masuk syurga. Sebab tu kan dalam hadiah lain Nabi sebut, ada orang ni mana datangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun, minta rezeki sebagainya. Tapi bajunya daripada yang haram, pakaiannya daripada yang haram, makanannya daripada yang haram. Bagaimana Allah nak mendengar permintaannya? Sebab tu sahabat yang dikasihi Allah sekalian, semua kita berpeluang untuk masuk syurga kalau kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni melaksanakan yang wajib. Nak lebih lagi yang sunat. Yang wajib itu pasti. Yang wajib ni kadang-kadang je yang wajib. Tidak ada yang selalu kita buat. Solat kadang-kadang. Bangun subuh. Lepas tu, zuhur pula. Nanti pukul 1.03. Lepas tu asar pula. Pukul 4 berapa minit. 7-8 minit. Lepas tu maghrib pula. Jarang-jarang kita solat. Tidak memanjang kita solat. Zakat, kalau ikut haul, setahun sekali. Kalau ikut nisab, cukup nisab. Kalau nisab ni apa benda ya? Biasanya kalau nisab ni yang bertani nisab lah. Kalau yang bertani. Atau kalau yang jumpa apa nama ni emas, ma'adin itu. Harta karun. Dia tidak ada haul. Jumpa aja kena bayar. Yang lain banyakkan haul. Zakat fitrah haul. Zakat simpanan haul. Emas haul. Cukup nisab dan cukup haul. Maknanya lama setahun sekali. Jarang-jarang ya. Haji sekali seumur hidup. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu sampai kepadanya. Atau apa lagi? Yang fardu jarang-jarang ya. Yang sunat banyak. Itu terserah. Kalau rasa nak cepat masuk syurga, nak duduk di yang standard, nak duduk bilik yang eksekutif punya, kena bayar lebih lah. Jangan bayar yang bayar yang wajib saja. Kalau saya kalau pergi Jakarta, saya pergi beli buku di Jakarta, kita dah bawa 6 juta, biasa saya selalu bawa 6 juta, 7 juta gitu kan, kita pergi. Tapi nak sana nak murah parking kereta dekat tempat murah di Kuala Lumpur pasal balik hari. Pergi 7 pagi. Kadang-kadang kita balik besok Kita pergi tu hotel cari hak murah. Aircon tak nak kipas angin. Dia potong. Dia potong. Dia nak bersih bilik tak? Tak payah. Itu tak nak, ini tak nak potong. Ambil yang basic je. Panahlah ambil yang basic. Sebab apa? Sebab ambil kita yang wajib. Bayar saja. Tapi kalau nak aircon, bayar lain pula. Kalau nak tuala, kita bayar lain pula. Kalau nak shampoo, bayar lain pula. Tu maksud itu yang sunat.
meninggalkan sunat. Itu mengikut keperluan. Jadi kalau kita rasa kat dunia ni, kalau begitu pilihan duduk hotel, bayar tu, nak tak bayar tarik itu ni, terserah. Sama juga dengan akhirat. Tapi nak sebut sini Nabi sebut kullu ummati yadkhulul jannah yaumul qiyamah. Umur umatku masuk syurga. Kecuali yang tak nak. Siapa dia? Yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain-lain lah, tak baca yang lain lah. 944. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, وَسَوْجَانَ وَالْأَتْقَى, dan dia akan jauhkan darinya dari neraka itu orang yang bertakwa. Yakni orang yang bertakwa, yang bersih hatinya dan paling bertakwa dihindarkan dari neraka. Kemudian Allah menafsirkan dalam firman-Nya, الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Yakni membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Rabb-Nya untuk membersihkan jiwa dan hartanya serta agama dan dunia yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Dan Allah berfirman, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ini untuk orang yang buat baik pula ni. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Dan dia memberikan hartanya bukan dalam rangka membalas orang yang mempersembahkan suatu kebaikan kepadanya. Dengan kata lain, ia memberikan hartanya bukan untuk membalas kebaikan orang lain kepadanya. Akan tetapi dia melakukan hal itu ibtigha wajhi rabbihil a'la, kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi semata-mata. Yang ni kerana Allah, mana ikhlas lah. Dan wala saufa yarda, dan nescaya kelak dia akan mendapat kesenangan, yakni akan mendapat rasa kepuasan. Bila puas dia akan masuk syurga. Kita nak bincang sampai habis ni, sampai pukul 10.30, iaitu sebab turunnya ayat dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang kita sekalian, banyak ulama tafsir menyebutkan bahawa ayat-ayat ini dia start daripada wasayujanna wal atqa wama wasayujanna wal atqa, iaitu dan akan menjauhkan darinya orang yang bertakwa. Siapa dia tu? Abu Bakar. Allazi yu'ti malahu tazakka, yang memberikan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Abu Bakar. Ayat ini tu tapi bukan untuk Abu Bakar sahaja, ayat ini untuk motivasi ni untuk semua, tapi ayat ini turun untuk mengiktiraf Abu Bakar dan orang-orang yang bercirikan perangai Abu Bakar, termasuk Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdullah bin Auf dan lain-lain. Tapi ayat ni asalnya turun kerana Abu Bakar Siddiq. Ayat ini turun bukan Abu Bakar Siddiq. Bahkan, ini tu bahkan dalam muka surat 652 tu. Tunjuk tak apa nama teks Al-Quran. Tak tafsir, tak tunjuk. Tak apa. Bahkan, sebahagian ulama tafsir menyatakan adanya ijma' dari para ahli tafsir atas bagaimana ijma' ni, mana ramai ulama-ulama tafsir setuju bahawa ayat ini turun sebab Abu Bakar. Ijma' ni ramai ulama tafsir setuju ayat ini turun kerana Abu Bakar, ataupun menyebutkan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak lupakan lagi bahawa Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang dituju dalam ayat ini. Termasuk salah seorang umat yang paling berhak mendapatkan keumuman ayat ini. Ayat ini ayat umum, tapi nuzulnya khusus tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kerana lafaznya bersifat umum. Sebab keumuman tadi, kerana lafaznya bersifat umum. Sebab tu dalam Quran ni dia ada lafaz umum, maksudnya khusus. Ada maksud khusus tapi lafaznya umum. Ada macam-macam itu kaedah dia. Wasaujan nama atqa alladhi uti mal tazakka wa mal ladhi indahu min tuzza, dan akan dijauhkan darinya, yang neraka, orang yang paling bertakwa, yang infakkan hartanya dengan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Atqa ni paling bertakwa di kalangan umat Nabi Muhammad, tak ada orang lain dah. Takwa, bertakwa. Atqa, paling takut, paling bertakwa. Ittaqullah. Paling bertakwa, atqa. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Selepas Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Selepas Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang paling bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Bahkan, Allahu Akbar, kalau boleh baca biografi Abu Bakar As-Siddiq, belilah Abu Bakar As-Siddiq. Cuma tebal lah sikitnya, dalam 600 dan 690 muka surat. 700.
700. Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Banyaklah tu. Saya nak sebut. Antaranya lah Abu Bakar As-Siddiq ini pernah Sayyidina Abu Bakar bersalah kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar minta maaf dengan Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Umar tidak memaafkan. Bukan salah besar, mungkin salah faham gitu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar balik beritahu Nabi, aku salah. Tapi aku dah minta maaf dengan Umar. Umar tidak maafkan. Kemudian Umar setelah Abu Bakar pergi, Umar rasa bersalah sebab tidak memaafkan Abu Bakar. Kemudian dia cepat-cepat pergi cari Abu Bakar di rumah dia. Tapi di rumah tak ada. Anak dia kata tak ada di rumah. Maka tahulah Umar bahawa Sayyidina Abu Bakar memang di rumah Nabi. Kemudian Umar pergi rumah Nabi. Bila nampak je Umar, muka Nabi merah. Kemudian Nabi berkata, kamu tahu tak siapa dia? Jadi Abu Bakar pula rasa bersalah sebab Sayyidina Umar kena marah oleh Nabi sebab dia yang salah. Tapi dia minta maaf. Umar tak maafkan. Dia beritahu pada Nabi. Nabi marah pula pada Sayyidina Umar. Kata Nabi, kamu tahu siapa dia? Dia adalah orang yang membenarkan aku ketika semua orang lain mendustakan aku. Dialah hartanya habis banyak kerana aku dan sebagainya. Abu Bakar pegang Nabi Rasulullah. Saya yang salah. Saya yang salah, bukan Umar. Sampai Sayyidina Abu Bakar minta Nabi, saya salah, bukan dia. Kenapa Nabi marah pada dia? Cuma nak sebutnya besarnya jasa Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, kepada agama. Sampaikan orang yang salah pun kena marah kepada Nabi sebab tidak memaafkan Abu Bakar. Sebab itu Umar Al-Khattab, bila Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian diserahkan khalifah kepadanya dengan persetujuan para sahabat. Sayyidina Umar kata, Allah, Allah, Allah. 3 kali. Sesungguhnya kamu telah memberatkan kami, Abu Bakar. Apa maksud memberatkan? Tak mampu nak ikut sunnah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kalau dia solat, dia kena pegang seluar dia. Sebab apa? Jatuh. Kuruh Sayyidina Abu Bakar. Tapi timbangan dia, amalan dia, kalau ditimbang dengan amal umat seluruh Nabi ni, bermula daripada Umar sampai ke akhir zaman, katalah hari Jumaat nanti kiamat, nak timbang dengan amal Abu Bakar. Umat Nabi, bukan Nabi. Umat Nabi. Tidak berat. Tidak naik. Tidak terjejas timbangan itu. Maknanya amal Abu Bakar lebih berat berbanding amal seluruh umat di dunia. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar merupakan popular dan pelopor dan pendahulu umat ini dalam semua sifat yang tersebut dan sifat-sifat yang terpuji lainnya. Dialah orang yang sangat benar dalam ucapan dan tindakannya. Orang bertakwa, mulia, gemar berderma, suka membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Rabb-Nya, termasuk untuk menolong Rasulullah SAW. Banyak dinar dan dirham yang telah diinfakkan demi mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada Abu Bakar sehingga dia harus membalas budi kepadanya. Justru sebaliknya. Maksudnya sebaliknya ada. Ia mempunyai banyak jasa dan kebaikan kepada orang lain, kepada tokoh, kepada pemimpin daripada semua kabilah. Kerana itulah Urwah bin Mas'ud, tokoh suku Thaqif, berkata pada hari perjanjian Hudaybiyah, demi Allah, seandainya engkau tidak mempunyai jasa baik ke atasku, kata Thaqif kepada Abu Bakar. Di mana saat ini, pada masa perjanjian Hudaybiyah itu, aku belum boleh membalas jasanya kepadamu. Nescaya aku akan menjawab ucapanmu. Sayyidina Abu Bakar berucap, Thaqif ini tak bersetuju. Tapi kerana dia nak jawab tu sebab dia mengenangkan Abu Bakar ni pernah berbudi pada dia, dia tak berani jawab. Itu di antara hikmah hamba budi ni. Itu hikmah hamba budi. Macam kita lah, cikgu-cikgu lah, mudah-mudahan lah. Oleh kerana kita berbudi dengan anak murid, Allah, selalu dia ingat sampai mati jasa kita. Dia akan selalu sebut. Saya, kadang-kadang kita dah tua-tua begini, anak-anak murid dulu. Ya puan Maimu lagi lah. 20 tahun mengajar PhD. Saya mengajar lambat, umur 30 baru start mengajar. Sekarang baru 20 tahun mengajar.
Tapi anak-anak murid kita yang kat Johor dulu, dekat first posting dulu kat Felda Semencu, apa ni, Kapun Layau, Felda Semencu, kemudian Batu Pahat, kemudian Kuala Lumpur. Masya Allah, selalu hubungi. Bahkan ada datang ke rumah, bawa anak isteri datang ke rumah. Kebetulan pula kahwin sekelah pula, lagilah. Kahwin ni tingkatan 5, tingkatan 4. Dulu kita pernah bawa pergi MTQ. Allahu Akbar, datang lagi cari. Oh, macam-macam. Kadang datang bertanya, mesej sebagainya. Itu dah antaranya lah. Sebab tu sahabat Imam sekalian, berbudilah, berbudi. Kalau kita berbudi pada binatang pun binatang reti bahasa. Kalau berbudi pada orang tak reti bahasa, teruk benar. Sebab tu. Sebab tu saya pernah tulis di Facebook dulu sekali tu. Kalau malu berguru dengan manusia, belajarlah dengan binatang. Kalau tak reti bahasa. Itu maaf lah kalau kasar sikit. Tapi itulah hakikat hidupnya. Banyak lagi lah kalau saya nak cerita Sayyidina Abu Bakar ni. Antaranya, kalau nak sebut, antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Antaranya, empat lagi. Antaranya, jasa Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sebut. Yang pertama, saya bacakan maksudnya saja. Panggillah Abu Bakar kemari, ayahmu dan saudara lelakimu, agar aku menulis sebuah pesan. Sebab aku bimbang akan muncul orang berharap lalu berkata, aku lebih baik, aku lebih berhak. Sesungguhnya Allah dan segenap kaum muslimin hanya rela menerima Abu Bakar. Ini panjang cerita dia. Tapi saya nak sebut sini, kata Nabi SAW, Inna awla wa ya'ba wa Allah wal mu'minuna illa Abu Bakar. Orang lain, Allah dan segenap kaum mukmin hanya rela menerima Abu Bakar saja. Maksudnya bukan calang-calang. Kalau Allah hanya menerima Abu Bakar, apa kalau kita? Siapa dia? Nanti kita bincang sekali lagi. Kemudian, dalam satu riwayat sebut, ada seorang perempuan datang tanya Nabi satu masalah. Kemudian, Nabi kata, insya-Allah datang besok. Kata perempuan tu, kalau sebesok saya datang, Tuhan tak ada, maksudnya Nabi mati, maka kata Nabi, fa'ilam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau aku tak ada, kamu jumpa Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar tu selepas Nabi, Abu Bakar. Apa-apa benda. Sebab tu kita ahli sunnah berpendapat, kita yakin bahawa Nabi wafat, orang yang berhak menjadi khalifah, pengganti Nabi ialah selepas Nabi wafat, tak ada orang lain dah. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak isyarat sebut-sebut begitu. Bukan macam Syiah. Sengaja memesongkan cerita. Kemudian sebut tentang Abu Bakar, ada hadis lain, hadis mutawatir, andaikan aku akan mengangkat seorang kekasih daripada umatku, nescaya aku akan mengangkat Abu Bakar. Tapi cukuplah sebagai saudara dan sahabatku. Sesungguhnya Allah telah mengangkat sahabat kalian ini, yakni maksudnya Nabi itu sendiri sebagai Khalil. Yakni Nabi itu sebagai Khalil Allah. Tapi kalaulah Nabi kata, kalaulah boleh diangkat Khalil itu ke kalangan manusia, aku angkat Abu Bakar menjadi Khalil. Tapi cukuplah Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat. Dan banyak lagi lah yang lain ni. Hadis-hadis Nabi sebut tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Banyak lagi. Dan jasa Abu Bakar As-Siddiq, saya sebut secara ringkas, biar kita tahu. Yang pertama jasa dia, dialah laki-laki yang mula-mula masuk Islam. Yang kalangan lelaki dewasa dia. Di kalangan lelaki budak-budak, ada kata Sayyidina Ali, ada kata Zaid bin Harisah. Sebab Zaid bin Harisah anak angkat Nabi. Sayyidina Ali bukan anak angkat Nabi, dia sepupu Nabi. Dia duduk rumah dia tidak duduk rumah Nabi. Nabi tidak pernah ambil Sayyidina Ali sebagai anak angkat. Sebab Sayyidina Ali, Abu Talib anak tak ramai, 4 orang je. Sayyidina Ali, Jaafar, Ummu Hani, 3 orang. Jaafar, abang Sayyidina Ali, Ummu Hani, kakak Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali radhiyallahu. Jaafar pun Islam juga. Jaafar Tayyar, Ummu Hani akhirnya masuk Islam. Kemudian orang yang paling jujur dalam berdakwah. Paling kita kata apa nama? Paling banyak berdakwah. Masuknya Islam antaranya sebab dia Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan radhiyallahu, dan lain-lain lagi. Kemudian bab ibadah paling kuat. Dia kalau baca Quran mesti menangis. Sayyidina Abu Bakar. Kemudian orang yang mententeramkan keadaan, sama ada semasa Nabi wafat atau mana-mana, terutama sekali tentang Sayyidina Umar. Banyaklah kalau nak sebut. Tapi Sayyidina Abu Bakar banyak menenangkan, merasionalkan pendapat Umar. Sehingga Sayyidina Umar terduduk dan mengakui kejeniusan
kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tak sempat nak cerita di sini. Memiliki akhlak yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sangat mulia. Dia tidak pernah menyembah berhala. Semenjak dalam zaman jahiliah, apatah lagi masuk Islam. Dia tidak pernah minum arak walaupun zaman jahiliah. Tidak pernah berzina walaupun zaman jahiliah. Dia sentiasa bersedekah walaupun zaman jahiliah. Dia sentiasa buat baik walaupun zaman jahiliah. Dia sentiasa menghubungkan silaturahmi walaupun pada zaman jahiliah. Apatah lagi setelah masuk Islam. Sebab itu Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu sahabat Melayu, kalau kita nak baik ni, Allah Ta'ala dah tunjuk. Inna alaina lal huda. Sayyidina Abu Bakar tu zaman jahiliah juga lahir. Tapi dia tidak makan binatang yang sembelih yang tidak kerana Allah. Dia tidak pernah mabuk, tak pernah minum arak, Abu Bakar. Dia tak pernah menyembah berhala. Dia selalu menghubungkan silaturahim. Masa tu Nabi tak ada lagi. Kenapa dia boleh buat begitu? Sebab dia menggunakan akal. Kemudian kegigahannya dalam perang Uhud. Sayyidina Abu Bakar membela Nabi SAW. Berbicara di hadapan Nabi untuk menenangkan para sahabat yang dalam peristiwa Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah kan, antara perjanjian Hudaybiyah ni, saya dulu pun rasa pelik juga. Belum kita baca, belum kita belajar. Macam mana Nabi boleh terima kalau orang kafir Quraisy masuk Islam, pergi ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Tapi kalau orang Madinah, yang ni lelaki, orang Islam, balik ke Mekah, Nabi tak boleh hantar balik. Nabi terima perjanjian itu. Sayyidina Umar tak setuju. Tak setuju. Ramai sahabat tak setuju. Tapi Abu Bakar tenang. Panjang cerita lah tu. Kemudian, pernah menjadi imam solat semasa hidup Nabi. Berapa kali? 17 kali jadi imam solat semasa hayat Nabi SAW. Mendampingi Nabi semasa hijrah. Menjadi penasihat dalam pemakaman Nabi. Orang tak tahu, semua sahabat khilaf nak kebumikan mana Nabi ni. Sehingga Sayyidina Abu Bakar kata, aku mendengar Nabi menyebut Nabi Rasul dikebumikan di tempat dia wafat. Sebab tu letak dalam rumah Bonda Aisyah tu. Dalam bilik rumah Bonda Aisyah. Itu pendapat Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia sebut, dia kata Rasul menyebut mengambil keputusan untuk mengebumikan jenazah Nabi SAW dalam rumah Bonda Aisyah, dalam bilik tu. Sebelum saya terlupa, saya nak sebut. Kalau kita meninggal, kalau kita musafir, janganlah meninggal kita pesan balik kampung. Kebumikanlah di tempat kita meninggal. Supaya kita berpahala jarak musafir itu. Sahabat tak ada yang mati di Mekah, yang musafir. Yang berhijrah tak ada mati di Mekah. Tak ada balik, tak ada pesan lah, kalau saya mati balik tanah di Mekah lah. Tak ada. Tanah di Madinah. Yang keduanya, kalau kita nak mati ni, kita kena pesan. Ataupun kalau tak mati lagi pun, saya pesan. Kita pesan. Saya bercakap dengan rumah. Saya kalau boleh nak meninggal di Madinah dan nak dikuburkan di Baqi'. Dia kata, saya pun nak meninggal di Baqi' juga. Saya kata, habis siapa anak siapa nak jaga? Tapi setidak-tidaknya biarlah ada cerita-cerita walaupun kita tak pesan. No. Tapi Sayyidina Abu Bakar pesan, bila saya mati, kuburkan sebelah kubur Nabi SAW. Dia pesan. Kemudian Sayyidina Umar nak juga, ngada-ngada. Tapi tak apa, ngada-ngada begitu. Sayyidina Umar, dia masa dia ditikam tu, 7 hari ke, dalam kurang begitu, dalam 5-6 hari, baru dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia minta Abdullah pergi berjumpa dengan Bonda Aisyah. Minta izin, minta kebenaran kalau boleh bila dia mati nanti, kebumikan dia sebelah Abu Bakar. Kemudian balik. Bila balik, Abdullah kata, Bonda cakap, itu tempat dia, ayah. Kemudian Umar kata, tak apalah kalau begitu. Tapi kata Bonda, oleh kerana ayah minta, dia izin. Oh, suka Sayyidina Umar. Maknanya ini orang berkawan dunia akhirat. Ni baru panggil berkawan dunia akhirat. Masuk kubur pun nak duduk dekat lagi. Mana ada contoh dalam dunia orang seperti itu? Tak ada contoh. Kecuali pada seorang ni je. Pada Nabi, pada Abu Bakar, pada Umar. Contoh-contoh ini saja. Tak ada pada orang lain. Sebab tu, bercinta dan berkasihlah kerana Allah. InsyaAllah kita akan bertemu dan berjumpa di syurga nanti kerana Allah juga. Kemudian dia menjadi penasihat Nabi dalam beberapa urusan beliau. Banyak kita tak sebut di sini. Saya sebut yang penting je. Sentiasa mendampingi Nabi. Keimanannya teguh. Salah seorang dijamin masuk syurga. Bukan sekali Nabi sebut. Tapi banyak kali. Banyak kali Nabi sebut. Kemudian bergadang demi menjaga dan menemani Nabi. Fatwanya diikuti oleh para sahabat. Kebawaannya. Dan akhirnya dia dimakamkan di sisi Nabi SAW. Dan lain-lain lagi lah. Sahabat yang banyak.
kalau nak sebut jasa Sayyidina Abu Bakar. Sedekah dia. Sayyidina Umar pernah. Saya tengok saya dah sebut ke belum, saya tengok. Sayyidina Umar pernah dalam perang Tabuk. Perang ni susah jauh musim panas. Kemudian Sayyidina Umar datang dulu. Orang lain datang beri sedekah. Sama Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar datang letak harta dia. Nabi kata, apa kamu tinggalkan kepada anak isterimu? Dia kata, sebanyak yang saya berikan kepada kamu. Artinya separuh lah. Separuh. Kemudian dalam hati dia kata, sekali ni aku menang. Si Abu Bakar kalah kali ni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang. Abu Bakar letakkan harta di hadapan Nabi. Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan pada anak isterimu? Maka kata Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Sayyidina Umar tersandar. Sayyidina Umar kata, demi Allah, sampai bila pun aku tidak akan dapat melawan Abu Bakar. Itu kata Umar. Kita kata, wallahu alam. Allah. Dan lain-lain lah. Sahabat, bacalah sendiri je. Bacalah sendiri biografi sahabat-sahabat. Biar kita kenal dan perkenalkan kepada anak-anak kita. Sahabat-sahabat. Sebab tu, saya bukan nak membangga, nak bercerita. Terserahlah anggapan sahabat-sahabat. Sebab tu saya suka menamakan anak-anak saya. Anak-anak saya nama Rumaisha. Ada cerita Rumaisha. Siapa dia Rumaisha? Muslim. Ada cerita siapa dia Muslim. Muaz. Ada cerita siapa dia Muaz. Ruqayyah. Ada cerita siapa dia Ruqayyah. Muawiyah. Ada cerita siapa dia Muawiyah. Mubashir. Ada cerita siapa dia Mubashir. Dan yang akhir ni Mujahid. Yang bongsu lah. Yang akhir bongsu lah kot daripada isteri pertama. Mujahid. Ada cerita siapa dia. Antaranya kita selalu jumpa kan dalam tafsir kan. Mujahid. Dan kesannya, sahabat yang saya kasihan, kesannya yang tak ada anak, yang tak boleh beranak lagi, biarlah. Suruhlah cucu pula letakkan nama elok-elok. Ya kesannya, kalau Muawiyah, dia kata, mana buku Muawiyah habis? Dia kata ni, banyak buku Muawiyah. Kan banyak tajuk-tajuk Muawiyah buku saya ni. Muawiyah, banyak buku Muawiyah. Kalau Muslim, masa kecil-kecil tu, asalkan dalam TV3 kan, sebut hadis riwayat Muslim. Dah tu, nama abang sebut dalam TV. Ya. Biar begitu. Mana dia termotivasi. Dan sebab tu, sahabat sekalian, kalau perhatikan, macam Sayyidina Abu Bakar, dia letak anak dia nama Muhammad. Kerana mencantai sayang pada Nabi. Sayyidina Ali letak anak dia nama Abu Bakar. Sayyidina Umar letak nama dia anak dia. Dia sahabat-sahabat saling letak nama-nama sahabat dia. Untuk apa? Untuk mengingati kebaikan sahabat-sahabat dia dulu. Jangan pula pergi letak nama ex-boyfriend atau ex-girlfriend. Tu tak jadi. Itu tak jahannam lingkup tu. Letak ni nama-nama sahabat. Nama-nama orang baik. Mudah-mudahan ada barakah di situ. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'atuhu khazanatuhu al-jannah. Ya Abdullah, hadza khairun. Barang siapa yang menginfakkan dua macam harta, maka para malaikat penjaga syurga memanggilnya, wahai hamba Allah, inilah satu kebaikan yang utama. Tengok bawah tu nota kaki tu, Ibn Hajar menerangkan maksud zaujan itu adalah dua macam harta, apapun bentuknya, dan meskipun dari satu macam harta pun yang diinfakkan di jalan Allah, lafaz zaujan ni biasa mengandungi erti satu, juga boleh diertikan dua. Dalam hadis ini secara pasti mengandungi makna satu. Jadi lafaz zaujain dalam hadis ini bukan berarti dua pasang dan sepasang. Terdiri dari dua sehingga jumlahnya menjadi 4. Tidak demikian. Yang benar erti zaujain di sini adalah dua macam harta. Tak kira lah apa macam harta pun. Okay. Untuk zaujain itu maksudnya dua harta. Tapi maksud sini satu. Atau kalau maksud dua pun tak apa. Bagilah dua. Macam Nabi kata, siapa yang memiliki dua orang anak perempuan dalam kita Adabul Mufrad. Siapa memiliki dua orang anak perempuan, wajabatlah jannata battah. Bagi dia syurga. Wajib bagi dia syurga. Dengan syarat anak perempuan tadi letak nama yang baik, diberikan pendidikan agama yang baik, dicarikan jodoh yang baik. Wajabatlah jannata battah. Wajib bagi dia masuk syurga.
Kemudian sahabat tanya, kalau seorang? Seorang pun begitu juga. Seorang pun juga. Saya ada 2 anak perempuan. Letak nama yang baik, carikan menantu, carikan calon suami yang baik. InsyaAllah. Dan pernikahan yang baik. Jadi, sahabat sekalian, 2 pun, 1 pun sama. Lebih baik kalau 2. Begitu. Jadi, sesiapa yang bersedekah menginfakkan 2 macam harta, maka malaikat penjaga syurga memanggilnya. Dan sahabat sekalian, dalam banyak hadis lah, saya tengok dekat mana tadi ya. Orang kalau bersedekah ni, malaikat akan berdoakan supaya Allah menambahkan hartanya. Tapi kalau orang kedekut, Allah Ta'ala, malaikat berdoa supaya Allah Ta'ala tarik rezeki dia, tutup, sukarkan rezeki dia. Begitu. Sebab tu bersedekahlah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat kebaikan. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, seseorang mungkin dipanggil oleh malaikat penjaga syurga. Lalu apakah ada seseorang dipanggil oleh seluruh malaikat penjaga syurga? Maka Nabi menjawab, na'am wa arju an takuna minhu. Ya, aku harap engkaulah orangnya. Dan memang pun. Antara hadis Nabi yang lain disebutkan dalam hadis yang lain, satu pagi Nabi SAW tanya, siapa hari ini yang berpuasa ramai kat tangan? Siapa hari ini yang apa saya lupa? Yang gitu yang ni, antaranya Nabi kata, siapa hari ini yang menzahir orang sakit? Tak ramai. Siapa hari ini yang mengantar jenazah ke perkuburan? Tak ramai. Ada yang akak, ada yang tidur, ada tu, ada ni. Tapi Saudara Bakar akak semua. Saya dengar 5 soalan tu. Puasa, sedekah, ziarah orang sakit, mengantar jenazah ke kuburan. Semua buat akak. Orang lain ada akak, ada tak akak. Tak kata Nabi SAW. Tidak terkumpul kepada seseorang itu. Kalau semua ini ada pada dia, dia akan dipanggil oleh semua malaikat penjaga pintu syurga. Dan hadis ini pula ini juga. Yang ini pun ada juga. Maknanya Abu Bakar As-Siddiq diisyarkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, memang ahli syurga. Dan dia akan dipanggil oleh semua pintu syurga. Kita ni, sesahabat yang saya memiliki sekalian, kalau tak boleh masuk juga syurga ma'wa, syurga Firdaus pun tak apa jugalah. Lawak. Maksudnya, biarlah bercita-cita tinggi. Tapi, kalau tidak boleh masuk Firdaus pun, tak masuk syurga lah. Sebab ada sahabat berkata pada Nabi, ya Rasulullah, saya sayang kamu. Saya cinta kamu. Saya rindu kamu. Tapi saya tidak seperti kamu. Kamu maksum, ibadat kamu kuat. Saya tidak seperti kamu. Tidak beribadat kuat macam kamu. Saya, kalau masuk syurga pun, kata sahabat, kalau saya masuk syurga pun, syurga bawah-bawah. Saya tak boleh jumpa dengan kamu. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu dengan bersama-sama orang yang kamu kasihi. Lepas tu sahabat-sahabat sekalian. Cinta Nabi pun antara syarat nak masuk syurga. Walaupun ibadat tadi, yang wajib tu pasti. Yang sunat tu kurang. Tapi Nabi kata, kalau kamu cinta aku, nanti kamu akan bersama-sama denganku di syurga. Sebab tu Nabi sebut tadi, kullu ummati dakhal jannah. Setiap umatku akan masuk syurga. Masuk syurga. Illa man abah. Kecuali yang tak mahu. Siapa yang abah? Yang bermaksiat kepada Nabi SAW. Sebab tu jangan bakhil. Jangan bakhil, jangan kedekut. Kerana kalau kita nak beli syurga tu tak boleh. Tapi sebenarnya kalau kita bersedekah, sebenarnya kita sedang memberi hutang kepada Allah SWT. Bila Allah bayar, Allah akan bayar di syurga. Allah akan bayar di syurga. Dan apa nama ni, satu soalan Z tanya tadi, sebelum saya terlupa, ciri-ciri orang yang apa nama ni, orang yang bakhil, bagus juga soalan tu. Apa dia ciri-ciri orang yang bakhil? Antaranya untuk kita semua dalam menyingkapi kebakhilan manusia ni, antaranya kalau kita sebut di sini, apa tadi dalam banyak Nazih. Tapi saya sebutlah salah satu ya. Satunya, ciri orang yang bakhil ni adalah antaranya orang yang rasa berat untuk mengeluarkan belanja pada perkara-perkara yang wajib. Itu bakhil. Itu apa? Nafkah. Itu panggil dalam tahap, kadang kalau lebih teruk lagi dia panggil syuhah. Syuhah ni makna bakhil yang melampau. Bakhil yang teruk. Kalau bakhil tu tidak teruk lagi, tapi syuhah ni orang panggil
Tak tahu nak panggil apa lah. Tapi memang sangat bakhil lah. Sangat bakhil. Iaitu uh, dia tidak mahu mengeluarkan harta kepada perkara-perkara yang wajib. Termasuklah kalau ada anak, kalau ada isteri, ya. Kalau tidak mengeluarkan harta untuk itu, maka dia dikira bakhil. Disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi mengatakan bahawa maksud bakhil itu ialah dia bakhil untuk menunaikan hak-hak dan disertai semangat untuk menguasai hal yang bukan miliknya. Dahlah kedekut, malah tak berani, tak takut nak keluarkan harta. Berhajat pula hak orang lain. Itu ciri-ciri orang bakhil itu. Bakhil. Berhajat pula hak orang, hak ada banyak dah tu nak lagi. Ha? Itu masuk orang bakhil. Dan juga antaranya juga Al-Asfahani menyebutkan bakhil itu antara perangai sifat dia ialah menahan harta yang dia miliki kepada keadaan yang tidak layak untuk menahannya ketika itu. Dia sepatutnya keluarkan harta tu, tapi dia tak keluar. Itu termasuk juga orang yang bakhil. Dah banyak lagi lah sini. Dan juga orang bakhil tu orang yang merasa cukup dirinya. Diri dia cukup, itu bakhil. Kita rasa kita ni cukup dah, tak perlukan pada yang lain. Itu bakhil. Artinya kita ni rasa cukup daripada Allah SWT. Bahaya. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka kelak dia akan menyikapi, dia akan menyiapkan jalannya yang sukar. Yang Nabi baca, yang kita bincang semalam tu, wa amma man bakhila wastarna. Itu sifat orang bakhil tu dia rasa cukup. Itu bahaya. Cukup. Kemudian syarat Nabi kepada orang yang bakhil ni dalam hadis sahih, berhati-hatilah kamu terhadap kezaliman. Saya bacakan maksudnya saja. Nabi sebut ittaquz zulm, takutlah kamu kepada kezaliman, kerana kezaliman itu adalah kegelapan di akhirat. Fa inna zulma zulumati yaumil qiyamah. Kerana kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhirat. Dan berhati-hati terhadap kedekut bakhil. Kenapa? Kerana kedekut itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kamu. Dan kedekut itu mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan sesama mereka. Itu bahaya. Antara ciri-ciri dia tu. Jadi sahabat mereka, contohilah walaupun tidak sebut sepenuhnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, sekurang-kurangnya contohlah orang yang pemurah sedikitnya walaupun tidak banyak. Tapi kalau tak boleh buat sikit, buatlah banyak. Begitu. Tapi apapun, bacalah sendiri yang lebih-lebih itu tentang sedekah Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Kalau Osman, Allahu Akbar. Kalau Abdul Rahman bin Auf, takut gitu. Mereka ni seolah-olah tak takut pada miskin. Ya, Imam Syafi'i gitu. Berapa kali dah membangkrupkan diri. Berapa kali membangkrupkan diri. Tapi kaya pula. Bankrupkan diri, kaya pula. 3 kali dia bankrupt. Dia bukan dibankrupkan, dia membangkrupkan diri dia. Tapi kaya pula. Siapa berani? Wallahu alam. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini dalam surah Al-Lail sedikit sebanyak mengajar kita erti dan syarat untuk kita mendapat jalan Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiru lil yusra. Siapa yang taat, wattaqa wa saddaqa bil husna, yakin dengan balasan baik. Fa amma man a'ta wattaqa wa bertakwa wa kazzabil husna, dan yakin dengan balasan baik, fasanyassiru lil yusra. Itu syarat untuk mendapat kebaikan Allah Taala. Wa amma man bakhil wastaghna, rasa dia cukup, wa kazzabil husna, dan mendustakan kebaikan, mendustakan pahala baik, maka dia bersilalah untuk dimudahkan urusan-urusan kejahatannya dan kecelakaannya itu. Dan Allah Ta'ala menjauhkan orang-orang yang takwa daripada neraka. Dan orang yang masuk neraka adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam, pada itu saja. InsyaAllah kita jumpa lain kali. Mudah-mudahan semua ini untuk saya. Semua ini untuk menyentuh hati saya, untuk memotivasi saya sendiri, dan juga saya berdoa untuk kawan-kawan supaya saya juga dapat pahala kalau kawan-kawan dan sahabat-sahabat buat kerana Allah selepas kita sama-sama membincangkan dalam surah ini. Saya sedikit sebanyak mendapat pahala untuk menutup dosa-dosa saya yang banyak ini.
Wallahu alam. Kali itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan izin Allah SWT. Kembali kepada penerbit rancangan.